Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam topik ketiga iaitu sistem pemerintahan negara. Terdapat 5 subtopik dalam tajuk ini. Kita pergi yang pertama iaitu demokrasi berparlimen. Terdapat 7 ciri demokrasi berparlimen iaitu perlembagaan, raja berperlembagaan, parlimen, kebebasan asasi, pilihan raya, kuasa pemerintahan, parti politik. Dan saya akan terangkan satu persatu nanti. Yang pertama, perlembagaan, iaitu undang-undang tertinggi di negara kita. Yang kedua, raja berperlembagaan bermaksud sistem pemerintahan beraja, iaitu raja sebagai pemerintah tertinggi negara serta dibantu oleh Perdana Menteri. Seterusnya, parlimen, iaitu tempat membuat undang-undang untuk dikuatkuasakan di seluruh negara. Yang keempat, pilihan raya, iaitu proses memilih wakil rakyat sama ada pada peringkat negeri maupun persekutuan. Wakil rakyat pada peringkat negeri kita panggil ADUN, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri. Sementara wakil rakyat bagi peringkat persekutuan kita panggil Ahli Parlimen. Seterusnya, kuasa pemerintahan terbahagi kepada 3 iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Yang keenam, parti politik merujuk kepada sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mendapatkan kuasa memerintah negara. Dan yang terakhir sekali, kebebasan asasi terbahagi kepada 2, kebebasan mutlak dan kebebasan bersyarat. Kebebasan mutlak bermaksud bebas sepenuhnya, manakala kebebasan bersyarat tertakluk kepada peraturan tertentu. Okey, sekarang kita masuk ke subtopik kedua iaitu perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi negara. Ia mempunyai 183 perkara, 15 bahagian dan 13 jadual. Perlembagaan dirasmikan pada 16 September 1963. Kemudian ciri-ciri perlembagaan. Pertama, kestabilan dalam pemerintahan. Kedua, tanggungjawab ke atas rakyat. Ketiga, perwakilan rakyat dipilih melalui pilihan raya. Keempat, pembahagian kuasa. Dan yang terakhir, kerajaan bersifat terbuka, iaitu perbincangan di parlimen. Baik, sekarang kita nak masuk kepentingan perlembagaan. Kita nak tahu kenapa perlembagaan penting. Pertama, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan juga menentukan tanggungjawab rakyat kepada negara. Dan yang terakhir sekali, memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Perlembagaan Malaysia boleh dipindah melalui 4 cara. Pertama, mendapat pungutan suara majoriti biasa. Kedua, mendapat suara 2/3 dari tiap majlis parlimen. Yang ketiga, mendapat suara 2/3 dari tiap majlis parlimen dan mendapat keizinan daripada majlis raja-raja. Dan yang terakhir, perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan pungutan suara 2/3 parlimen dan persetujuan yang di-Pertua Negeri. Okey, seterusnya subtopik ketiga iaitu raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan bermaksud pemerintahan beraja yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong menjalankan tugas berdasarkan perlembagaan dan atas nasihat Perdana Menteri. Apabila menjalankan tanggungjawab, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh bertindak sendirian kecuali dalam perkara tertentu. Ini struktur pemerintahan negara.
Yang paling atas tu YDPA tu bermaksud Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Seterusnya Majlis Raja-Raja dan di bawahnya ada 3 badan pemerintah iaitu Perundangan, Pentadbiran dan Kehakiman. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja di kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir. Tempoh pentadbiran hanya 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai Ketua Negara dan Ketua Persekutuan. Dan tugas dalam perlembagaan ada 2 iaitu tugas rasmi dan kuasa budi bicara. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ada 4 bidang kuasa semuanya. Yang pertama, kuasa eksekutif yang di-Pertuan Agong atas nasihat Kabinet yang diketuai oleh Perdana Menteri. Yang kedua, kuasa perundangan yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen. Yang ketiga, kuasa kehakiman yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Besar, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi atas nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa mengampun. Yang terakhir, kuasa budi bicara iaitu kuasa melantik seorang Perdana Menteri, tidak bersetuju dengan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen dan meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan hal-hal berkaitan kedudukan dan keistimewaan Raja-Raja. Subtopik keempat iaitu badan-badan pemerintahan. Ada 3 semuanya. Yang pertama, kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif di Malaysia dikenali sebagai Kabinet Malaysia atau Jemaah Menteri. Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri. Ini struktur kuasa eksekutif. Yang tertinggi sekali Kabinet sebagai badan pelaksana dasar-dasar kerajaan. Kemudian di bawahnya Jabatan Perdana Menteri, Kementerian dan di bawah kementerian ada jabatan dan perbadanan awam. Dua, kuasa perundangan. Badan perundangan di Malaysia terbahagi kepada 2 iaitu di peringkat persekutuan dan negeri. Di peringkat persekutuan, badan perundangan ada 3 iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Di peringkat negeri pula, badan perundangan diketuai oleh Raja atau Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, ini struktur peringkat badan perundangan persekutuan. Yang paling berkuasa Yang di-Pertuan Agong, kemudian Majlis Raja-Raja dan yang terakhir sekali Parlimen. Struktur Parlimen pula terbagi kepada 2 iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Negara. Dewan Negara diwujudkan untuk memastikan kepentingan kerajaan negara terjamin. Ahli Dewan Negara dipilih daripada 2 orang bagi setiap negeri, 2 orang dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seorang dari wilayah Persekutuan Labuan dan seorang dari wilayah Persekutuan Putrajaya, serta 40 orang lain yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Ahli Dewan Negara dipanggil Senator. Jawatan dipegang selama 1 penggal atau 3 tahun. Dewan Rakyat. Dewan Rakyat berfungsi untuk menggubal undang-undang dan membincang perkara yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Yang terakhir, kuasa kehakiman. Badan kehakiman bertanggungjawab bagi memastikan perlembagaan persekutuan dipatuhi. Badan kehakiman juga berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan menghukum pesalah melalui pihak mahkamah. Ini struktur mahkamah di Malaysia. Ada 2, Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Negeri.
Di peringkat Mahkamah Persekutuan, kita ada Mahkamah Atasan, iaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Kemudian Mahkamah Rendah dan Mahkamah Khas. Di peringkat Mahkamah Negeri pula, kita ada Mahkamah Syariah dan Mahkamah Adat untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dan subtopik terakhir iaitu pilihan raya. Pilihan raya adalah proses untuk memilih wakil rakyat yang akan memerintah di peringkat persekutuan dan negeri. Pengundian diadakan secara sulit. Pengiraan undi dilakukan secara terbuka. Calon mendapat undi terbanyak dikira menang, walaupun dengan majoriti mudah. Fungsi pilihan raya adalah untuk menubuhkan sebuah kerajaan demokrasi, memilih calon bagi mengisi jawatan tertinggi, meneruskan negara demokrasi berparlimen dan memberi peluang kepada rakyat untuk memilih dan menukar pucuk pimpinan. Fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya atau SPR. Pertama, membuat persempadanan semula setiap 8 tahun, menguruskan urusan pendaftaran pemilih dan sematkan daftar pemilih, dan menjalankan pilihan raya umum. Seterusnya, kepentingan pilihan raya. Pilihan raya adalah ciri penting demokrasi. Setiap warga negara harus melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin, iaitu rakyat harus menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan. Syarat-syarat menjadi pengundi pilihan raya. Pertama, namanya mestilah tersenarai dalam daftar pemilih. Yang kedua, ini syarat baru ya. Had umur mengundi diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Yang ketiga, bermastautin atau tidak bermastautin di Malaysia. Tinggal di mana-mana kawasan pilihan raya. Yang terakhir sekali, boleh mengundi dalam sebuah kawasan pilihan raya sahaja. Okey, saya rasa setakat ini je untuk topik 3 ni. Kalau ada masalah, boleh hubungi saya. Dan jika kamu ada soalan, boleh juga hubungi saya bila-bila masa. Saya rasa setakat itu saja. Sekian, terima kasih.